Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur setinggi-tingginya kehadrat Ilahi kerana kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu di pagi yang subuh, yang sunyi, yang sepi, yang bahagia, yang tenteram ini. Mudah-mudahan apa yang dianugerahkan Allah merupakan sebahagian daripada kekuatan, sebahagian daripada rahmat nikmat yang tidak pernah berhenti. Maka kita angkatkan ungkapan Allah Alhamdulillahirabbil alamin atas kurniaan Allah ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar bersyukur dan orang yang benar-benar merasa bahawa menjadi hamba Allah adalah satu yang paling nikmat dalam kehidupan ini. Dan pagi ini kita ungkapkan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atas segala nikmat yang dibekal kerana kita diberikan kesempatan untuk menjadi pengikut Rasulullah dan akhirnya mengharapkan mendapat apa yang namanya kita katakan syafaat kepada junjungan hingga kita dapat masuk ke syurga Allah dengan tenteram bersama baginda insya-Allah. Jadi sekali lagi diucapkan kepada terima kasih kepada Cik Zul dan juga kepada seluruh karya ataupun seluruh warga Surau An-Nur, Pasar 3 Seremban yang kita kata diberi kesempatan oleh Allah untuk menaja program ini. Mudah-mudahan usaha yang dilakukan adalah merupakan usaha yang benar-benar ikhlas kerana Allah dan mencari redha Allah. Sekali lagi kita ungkapkan selamat datang, selamat pagi, selamat berbahagia. Mudah-mudahan pagi-pagi ini ada Fauziah di sini, ada Yusliza dan sebagainya. Jadi semua salam yang dibekalkan adalah merupakan doa. Maka kita terus-terusanlah untuk memberi salam kepada semua warga negara atau pada semua keluarga, kepada semua ahli, pada semua sahabat. Kerana dia merupakan satu daripada kunci untuk mengukuhkan silaturahim. Tajuk kita pada pagi ini. Jadi sekali lagi selamat pagi diucapkan kepada semua yang sempat hadir. Okay? Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertemuan yang berkah. Tajuk yang dibekalkan ataupun tajuk yang kita pilih pada pagi ini bagaimana betapa mahalnya silaturahim. Hari ini kita sudah melihat bahawa silaturahim sudah tidak menjadi satu kekukuhan. Malah dengan PKP kita sudah merasa sangat jarak dengan ahli keluarga. Apalagi susah nak jumpa, tak boleh rentas dan sebagainya. Maka pagi ini kita angkat semula bagaimana pentingnya, betapa mahalnya, betapa apa kita kata perlunya kita menjaga silaturahmi kita ini, silaturahim kita ini, kerana dia merupakan satu daripada cara, satu daripada sebab, satu daripada usaha untuk melayakkan kita masuk ke syurga Allah. Okay? Ini kekuatan-kekuatan yang nak angkat. Mengapa kita kata silaturahim ini sangat penting? Apa yang dimaksudkan silaturahim? Hubungan kekeluargaan. Menyambung hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan maknanya apa? Kekeluargaan disebabkan oleh darah, keturunan ataupun kita kata rahim, sebab perkataan rahim itu adalah nama Allah yang memberikan keberkahan, menjaga orang yang ada hubungan kita dengan satu rahim, maknanya hubungan darah. Dan kedua, hubungan keluarga disebabkan oleh perkahwinan. Ini di antara yang paling dekat yang harus paling dijaga. Tapi hari ini kita kadang-kadang lebih senang dengan orang lain daripada dengan keluarga atau dengan ahli-ahli yang dekat dengan kita. Dengan sebab itu kita kata kita nak bangun kembali kekuatan. Menyambung silaturahmi ini adalah satu daripada perintah Allah, adalah satu daripada kewajipan, dan memutuskan silaturahim menyebabkan kita terputus peluang dan kesempatan untuk masuk ke syurga Allah. Ini yang kita paling takut. Kalau boleh kita tidak merasakan kita dapat hubungan yang paling dekat dengan Allah untuk masuk ke syurga Allah. Sebab itu kita kata mengapa silaturahim ini sangat mahal, mengapa kita harus menjaganya. Maka sekali lagi dengan artinya kita kata mendekatkan, menyambungkan hubungan silaturahim ini bermakna kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini kekuatan yang nak dibangunkan. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jauh daripada keluarga, jauh daripada... Waalaikumsalam, Samsiah. Okay? Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dalam pertemuan ini dan jadikan pertemuan ini satu sebab untuk kita layak masuk ke syurga bersama-sama insya-Allah. Dan mengapa kita katakan
Silaturahim ini sangat mahal kerana dia adalah perintahnya Allah. Siapa yang berusaha untuk menghubungkan silaturahim, untuk membaiki silaturahim, adalah bermakna dia sedang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Bila kita kata mendekatkan dirinya kepada Allah, bermakna kita kata kalau kita melihat daripada hadis Nabi riwayat Ahmad yang berbunyi, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku adalah Ar-Rahman, aku menciptakan rahim dan aku mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyambung silaturahim, nescaya aku akan menjaga haknya. Aku akan menjaga haknya, dan siapa yang memutuskannya, nescaya aku akan memutuskannya darinya. Maknanya sekali lagi kita nak bangun kekuatan menghubungkan satu rahim, bermakna kita sedang menghubungkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah. Allah akan membekal dan menjaga semua hak-hak yang kita patut dapat. Ini kekuatan-kekuatan pertama yang kita nak angkat, dan siapa yang memutusnya, nescaya dia memutuskan hubungannya dengan Allah. Ini yang paling kita takut. Okey? Sebab itu kita katakan mengapa hadis riwayat Ahmad, insya-Allah. Kemudian kita kata mengapa kita katakan hubungan silaturahim ini sangat mahal? Kerana apa? Kita kata kalau kita kata diberi Allah menjanjikan pahala. Sebab itu kita kata menyambungkan silaturahmi dijanjikan oleh Allah untuk membolehkan, melayakkan, memudahkan kita masuk ke syurga Allah. Jadi bila kita katakan menjadi kunci untuk masuk atau untuk naik ke syurga Allah, maka kita kata siapa yang cara ini untuk menjadikan kita mudah meraih. Sebab itu kita kata Allah menjanjikan pahala pada siapa yang menjaga dan menjalin hubungan silaturahim antara sesama keluarganya, antara sesama hambanya, antara sesama kerabatnya. Cara ini menjadi jalan untuk meraih syurga Allah kelak, sebagaimana tertuangnya dalam hadis Bukhari Muslim. Kata-kata engkau menyembah Allah, okay, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu, dengannya mendirikan solat, menunaikan zakat dan menyambung silaturahim. Ini kita kata kekuatan janji Allah untuk melayakkan kita masuk ke syurga. Bermakna sekali lagi, walaupun sudah solat, walaupun sudah menunaikan zakat, tetapi memutuskan silaturahim, kita tidak layak masuk ke syurga. Kita tak layak dapat hadiah terbaik, keberkahan daripada Allah. Ini kekuatan yang kita jarang-jarang, kadang-kadang kita ambil tak kisah ada beradik ke, Pak Long ke, Kak Long ke, maknanya kita kata bergaduh sebab harta, bergaduh sebab hal-hal yang kecil-kecil. Akhirnya kita menganggapkan bahawa putusnya hubungan, jaraknya hubungan itu tak ada apa-apa. Sebenarnya dia memberi kesan yang sangat besar, yang sangat penting untuk kita ingat. Okay? Sebab itu kita kata kalau kita menyembah, kita solat, kita jaga ibadah semua, kita puasa, kita zakat, kita pergi haji, kita pergi umrah, tetapi memutuskan silaturahim bermakna semua ibadah kita akan tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat, bahawa tidak mudah, dan sebenarnya tidak rendah ataupun tidak kecil peranan menyambung hubungan silaturahim. Okay? Dan Allah juga menjanjikan siapa yang menghubungkan silaturahim ataupun menghubungkan tali kekeluargaan, dia menjadikan melancarkan rezekinya. Bila kita kata melancarkan rezekinya apa? Orang-orang yang menjaga silaturahim juga akan dimudahkan untuk membantu kerabat-kerabat yang dalam kesusahan. Maknanya kita kata dengan hubungan silaturahim yang paling baik, keluarga kita mudah dapat dibantu, dan kita kata mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Oleh kerana itu, orang Muslim yang meringankan bebanan orang-orang Muslim yang lain, ataupun ahli keluarga yang meringankan bebanan ahli keluarga yang lain, okay, akan mendapat limpahan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekuatan yang nak diangkat. Kenapa rezeki kita susah, kita semak balik hubungan dengan mak ayah macam mana, hubungan dengan adik-beradik macam mana, hubungan dengan ipar dua macam mana, hubungan dengan anak-anak buah macam mana. Kadang-kadang rezeki kita jadi sakit, rezeki kita jadi sulit, rezeki kita jadi susah kerana tidak ada hubungan yang baik dengan ahli keluarga dan kerabat. Sebab itu Nabi berpesan, sedekah terhadap orang-orang yang miskin adalah sedekah
Maknanya nak bagi, Nabi nak tunjukkan, tadi kita kata siapa yang membaiki, menjaga hubungan silaturahim di antara keluarga dan senang membantunya atau memberi bantuan dan dibantu, maka Allah akan mudahkan urusan rezekinya. Okey, kemudian kita kata Nabi sokong pula bersedekah terhadap orang miskin, dia dapat 1 pahala. Bersedekah pada orang miskin, dia dapat pahala sedekah sahaja. Tetapi bila dia bersedekah untuk keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri, adik-beradiknya sendiri, dia mendapat 2 pahala. Iaitu, pertama dia dapat pahala sedekah, yang satu lagi dia dapat pahala silaturahim. Sebab itu satu daripada syarat untuk masuk syurga, menghubungkan silaturahim. Ingat balik pesan ini, menghubungkan silaturahim menjadi syarat untuk dia masuk ke syurga Allah. Okey? Ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Okey? Kemudian itu hadis riwayat Tirmizi. Kita nak bangun balik kekuatan. Kemudian kita kata mengapa dia jadi mahal? Kerana dia menambah persaudaraan, mengerat persaudaraan. Bila persaudaraannya kuat kukuh, maka dia akan menjadi lebih sihat. Menjalinkan silaturahmi, kita kata dapat memperluaskan persaudaraan, kemudian saling mengenal satu sama lain, saling akrab satu sama lain. Dia membawa kepada hubungan yang saling bantu-membantu. Yang anak kita susah, kemudian anak kakak susah, kemudian anak adik susah, maka kekuatan-kekuatan ini akan menjadikan kita kata mudah untuk kita kata mendapat memudahkan urusan orang lain dan memudahkan diri sendiri. Kemudian mari kita tengok lagi satu lagi ayat surah Al-Isra ayat 26. Kita sampai pukul 7 rasanya. Surah Al-Isra ayat 26 yang bermaksud kita kata apa? Dan berilah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Maka tadi kita dah sebut dah, Nabi kata siapa yang bersedekah pada fakir miskin, dia dapat 1 pahala sahaja. Tetapi bila dia bersedekah dengan keluarga, maka dia dapat 2 pahala, iaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ini nak menunjukkan kepada kita, nak bagi tahu pada kita bahawa Allah kata apa? Berikanlah. Okay? Berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat. Keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Haknya hak dibantu, hak tengok, hak dilawat, hak didoakan, hak dikongsikan pahala, hak dikongsikan kesempatan, hak dikongsikan rezeki dan sebagainya. Okey, itu kalau kita lihat dari surah Al-Isra ayat 26. Mengapa silaturahim ini sangat penting? Kerana dia dalam harta kita ada hak orang lain. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Maka Allah nak bagi tahu pada kita bahawa menjaga hubungan silaturahmi ini dengan banyak membantu, dengan banyak bekerjasama, dengan banyak memberi hak-haknya. Hak anak ada, hak isteri ada, hak suami ada, hak ibu ada, hak ayah ada, hak adik-beradik ada, hak anak buah ada, hak cucu ada. Maka berikanlah hak-hak ini kepada ahli keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang paling rukun, keluarga yang paling damai, keluarga yang paling erat dan keluarga yang paling saling mendoakan. Ini kekuatan yang nak diangkat. Kalau kita melihat daripada surah Muhammad, okey, surah Muhammad ayat 22 ayat 23. 2 ayat yang bermaksud, maka apakah kiranya jika engkau berkuasa, kalian akan membuat kerosakan di muka bumi? Kalau kamu ada kuasa, kalau kamu ada pandai, kalau kamu ada pangkat, adakah kamu nak merosakkan muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Kadang-kadang orang bila naik pangkat, dia hilang saudara, dia jadi kaya, dia tak nak jumpa orang. Dia jadi kaya, dia jadi sombong, dapat pangkat tinggi, dia jadi tak berkenan dengan keluarga dan sebagainya. Maka ini Allah tanya, adakah kamu bila berkuasa kamu nak membuat kerosakan di muka bumi dan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Orang yang memutuskan kekeluargaan, orang yang memutuskan hubungan silaturahim adalah manusia yang dilaknat Allah. Terutama yang berkuasa, terutama yang jadi ayah, terutama yang jadi atuk, yang jadi pemerintah, yang menjadi pemegang kuasa, yang menjadi penentu perintah-perintah dalam keluarga. Dia akan dilaknat Allah, okay? Dan ditulikan telinganya.
Dia tidak mendengar kebaikan. Okay? Bila katakan tuli telinga, bukan telinganya pekak. Telinganya boleh mendengar, tapi dia tidak mendengar kebaikan. Dia tidak mendengar apa yang Allah mahu. Dia tidak mendengar apa yang terbaik. Kemudian dikatakan dibutakan mata penglihatan mereka. Orang-orang yang begini, orang yang berkuasa, orang yang dapat harta, orang yang dipangkat, tetapi membuat kerosakan dan memutuskan silaturahim, maka mereka ini pertama kita kata dia terlaknat. Artinya Allah tak berkenan dengan ibadahnya. Kemudian Allah tulikan telinganya. Allah artinya apa pun nasihat, apa pun panduan yang didengarnya tidak dapat dilaksanakan, tidak dapat diterima, tak mampu diterima, tak nak diterima, ditolak misalnya. Dan Allah butakan penglihatannya. Bukan matanya buta, tapi penglihatannya. Bila kata penglihatannya, dia tidak nampak lagi yang baik. Dia tidak nampak lagi yang bahagia. Dia tidak nampak lagi apa yang dia patut buat, apa yang dia tak patut buat. Maka ini kesan besar. Memutuskan silaturahmi bermakna mendapat laknat dari Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka kita sama-sama lihat, jangan sampai Allah tulikan telinga kita sampai tidak mahu mendengar nasihat, panduan dari ulama, panduan dari Al-Quran, panduan dari hadis. Dan juga kita juga tak nak Allah butakan mata kita dan penglihatan kita sampai kita tidak melihat kebaikan, tidak melihat agungnya Allah, tidak melihat ada syurga dan neraka, tidak melihat lagi kesusahan-kesusahan orang lain, dan kita akhirnya mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Maka perkataan terlaknat ini sangat-sangatlah menakutkan. Oleh itu kita yang sudah belajar, yang kita sudah beribadah selama ini, harus merasakan bahawa laknat Allah itu merupakan satu yang sangat-sangat bahaya. Okay? Sebab itu kita katakan sekali lagi, terlaknat orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan adalah terlaknat di dalam nas Al-Quran. Ini Al-Quran cakap, bukan kita cakap, bukan siapa-siapa cakap, Allah cakap. Jadi tolong ambil kira siapa orang yang saudara kita yang jarang kita jumpa, yang lama kita tak bersembang dan sebagainya. Kemudian kita ambil kira Ali bin Husain radhiyallahu anhu pernah mewasiatkan kepada sebahagian anak-anaknya. Okay? Maka kita katakan hindarilah berteman dengan orang yang memutuskan silaturahim. Maknanya kita tak boleh berkawan pun dengan orang yang memutuskan silaturahim. Okey, berkawan pun tak boleh. Hindarlah berteman dengan orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Okey? Sebab itu kerana apa? Orang yang memutuskan silaturahim tadi atau adalah sudah terlaknat. Maka dia terlaknat di 3 tempat dalam Al-Quran. Maka kita katakan Al-Quran dah sebut 3 tempat mengatakan orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, orang yang memutuskan silaturahim adalah orang yang terlaknat oleh Allah. Kalau kita melihat sekali lagi hadis-hadis Rasulullah, kita katakan hadis riwayat Abdullah bin Imam Ahmad dan juga Hakim, yang bermaksud barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Siapa nak panjang umur? 2 perkara yang orang tidak pernah jemu adalah, ataupun semua orang mahu. Pertama nak panjang umur, kedua nak tambah harta. Di umur berapa pun, di umur muda ke, umur tua ke, umur warga emas ke apa ke, Allah bagi dia 2 keinginan ini yang tidak pernah berubah. Mukanya berubah, umurnya berubah, segalanya berubah. Tetapi yang tidak berubah ialah kemahuan untuk menambah harta dan kemahuan untuk panjang umur. Maka kita yang mengharapkan panjang umur, mudah-mudahan dijadikan sebagai tempat atau senjata untuk terus beribadah kepada Allah. Maka barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, orang yang menghubungkan silaturahim adalah orang yang diberi panjang umur, diluaskan rezekinya. Siapa nak luas rezekinya, mudah rezekinya, melimpah rezekinya, maka jagalah hubungan silaturahim dan dijauhi dari mati secara tidak baik. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita minta husnul khotimah. Kita nak mati dalam keadaan bahagia. Kita nak mati dalam keadaan yang baik. Tetapi kalau orang itu memutuskan silaturahim, maka matinya dalam keadaan yang buruk, matinya dalam keadaan yang tercela, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Maka apa kita kata? Orang yang kita kata nak dipanjangkan umur, nak dimurahkan rezeki ataupun diluaskan rezeki dan dijauhkan dari mati yang hina atau mati yang buruk, maka hendaklah dia pertama bertakwa kepada Allah,
Bertakwa kepada Allah bermakna sudah berazam, berjanji dan berusaha untuk tidak lagi melawan Allah, tidak lagi melakukan apa yang dilarang Allah, terus mengamalkan, membaiki ibadah-ibadah yang tidak khusyuk, ibadah yang tidak kita kata yang kita kata tidak sepenuh hati, maka kita nak baiki. Orang yang bertakwa ialah orang yang sudah berjanji dengan Allah, tidak akan melawan Allah, tidak akan melakukan apa yang dilarang Allah, dan terus akan mengamalkan apa yang diperintah Allah sebaik-baik mungkin, sebanyak-banyak mungkin. Ataupun kita kata kita nak yang paling baik. Okey, yang paling baik maknanya kita kata dia sudah bertakwa kepada Allah dan taklah dia menyambung silaturahmi ke hubungan kekeluargaan. Umi nak tunjukkan betapa pentingnya, besarnya, mahalnya kekeluargaan. Okay? Kalaupun sudah bertakwa, sudah buat ibadah, sudah tinggal dosa, sudah taubat, sudah buat baik, tetapi masih mengutuskan silaturahim, bermakna kita tak jumpa namanya mati yang indah, kita tak jumpa rezeki yang melimpah, dan kita tak jumpa umur yang panjang. Umur yang panjang boleh jadi umurnya panjang. Okay. Tetapi boleh jadi juga umur yang panjang bermakna kebaikan-kebaikan yang dibuat kekal walaupun dia sudah berangkat. Contohnya orang yang buat masjid, orang yang buat jalan, okay, orang yang buat mewakafkan tanahnya, orang yang membuat sekolah dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang ingin dipanjangkan umurnya. Maknanya orang yang meninggalkan jasa, kalau kita kata junjungan besar sudah berangkat 150 tahun yang 40 tahun yang lalu, tetapi kita merasa sangat dekat. Imam Ghazali sudah pun berangkat lama, tetapi kita masih dekat, merasa dekat dengan Imam Ghazali walaupun kita tak jumpa jasadnya, tetapi kita jumpa tinggalan-tinggalan penulisan-penulisan kitab-kitabnya. Ia Ulumuddin tak habis kita baca. Maka kita katakan kita nak panjang umur dengan cara begitu. Kita nak panjang umur supaya umurnya panjang umur yang berkah. Kita nak rezeki yang melimpah supaya kita mampu bersedekah. Kita nak membantu ahli keluarga. Dan yang ketiga, kita nak berusaha membaiki diri untuk layak menjadi dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah artinya orang yang merasa dia sentiasa diperhati Allah, dia merasa CCTV Allah sangat dekat dengan dia, maka dia tak mampu untuk melawan Allah, tidak mampu untuk meninggalkan kewajipan-kewajipannya kepada Allah. Kemudian itu kita kata, tapi di hujungnya dia mestilah menyambung. Orang yang kita kata dapat umur panjang, dapat rezeki melimpah, dapat mati husnul khatimah, dapat jadi orang bertakwa, adalah orang yang menyambung hubungan silaturahim. Tolong ambil kira memutuskan hubungan silaturahim, kita terlaknat. Okay? Auzubillah min zalik. Maka itu kata-kata hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Kemudian Rasulullah juga bersabda lagi, kita katakan tidak akan masuk syurga. Tidak akan masuk syurga. Ni kita nak masuk syurga ni. Kita datang kuliah pagi-pagi ni untuk nak masuk syurga, betul? Kita nak kalau boleh syurganya syurga Firdaus. Tapi Nabi Musa pernah bertanya pada Rasulullah, kita nak masuk syurga. Nabi Musa, orang yang sudah dapat bercakap dengan Allah di Bukit Tursina contohnya, tetap bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah penghuni kepada syurga yang paling bawah? Syurga ada 8 lapis katanya, makanya siapakah penghuni yang paling bawah? Kalaulah aku tak dapat syurga yang atas-atas, bagi aku dapat syurga yang paling bawah pun jadilah ya Allah. Yang pentingnya masuk syurga. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Okay? Yang penting masuk syurga. Jadi kalau kita kata yang penting masuk syurga, kalau Nabi Musa minta nak masuk syurga oleh kerana banyaknya dosanya, ataupun kita kata kesalahan-kesalahannya, padahal Nabi itu salahnya sikit je, kita ni hari-hari buat salah, hari-hari buat dosa. Okay? Nabi Musa hanya membantu pergaduhan, ditampaknya orang, kemudian dia keturunan Nabi Fir'aun, orang Qibti itu, dan akhirnya mati. Maka itu kesalahan yang kata paling besar pada Nabi Musa, kata Nabi Musa. Tapi Allah kata apa? Ya Musa, tempat yang paling baik, aku nak letak kamu di tempat yang lebih baik daripada itu. Bermakna kalau Nabi Musa minta yang paling bawah, kita ni layak minta mana? Nabi bukan, Rasul bukan, Imam bukan, apa kita kata, ulama bukan.
Maka sekali lagi mungkin kita kalau kita harapkan walaupun kita mohon syurga Firdaus, tapi kita juga paling sikit kita nak kalau syurga paling bawah pun tak apa, yang penting masuk syurga, tidak masuk neraka. Betul? Maka orang yang dikatakan, Nabi kata apa? Tidak akan masuk syurga, okey, orang yang memutuskan silaturahim, okey. Muttafaq alaih, maksudnya orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan tidak layak masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Mari kita sama-sama melihat ke dalam diri, mampu atau tidak kita memaafkan semua ahli keluarga kita yang membuat kesalahan kepada kita, dan kita juga diminta maaf, kerana maaf, diberi maaf dan meminta maaf adalah dua perkara yang sangat mahal di mata Allah. Kemudian kita kata tidak masuk syurga, maknanya orang yang memutuskan tali silaturahim tak layak masuk syurga. Allah, Nabi dah pesan dah. Okay? Kemudian kita kata, kita lihat satu lagi hadis Nabi, sesungguhnya rahmat tidak akan turun. Tak turun kasih sayang Allah. Rahmat tu kasih sayang Allah. Tidak turun kasih sayang Allah kepada kaum yang di dalamnya. Dalam kelompok, dalam kumpulan kita itu, dalam masyarakat kita itu, ada orang yang memutuskan silaturahim, maka rahmat Allah tak turun di situ. Tak turun di kawasan itu. Ini yang kita kata kemalangan-kemalangan yang kita katakan tak dapat dikesan, tapi akhirnya masyarakat kita berkocak-kacak, macam-macam benda ada berlaku. Kerana apa? Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada kaum yang pada mereka ada yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maknanya kita kata kenapa penting? Kalau dalam kelompok itu, dalam kumpulan itu, dalam jemaah itu, dalam persatuan itu, ada seorang yang sudah memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarganya, maka tidak akan turun rahmat Allah kepada kelompok itu, pada kaum itu, pada kumpulan itu. Ini yang kita paling takut. Sebab itu mari kita semak. Mari kita semak diri kita. Aku ni termasuk ke tidak pada orang yang tidak dapat rahmat Allah ini? Siapa yang memutuskan? Okay. Kemudian kita katakan oleh kerana itu kita kata semoga Allah merahmati kita, menyambungkan hubungan silaturahmi, jangan memutuskan hubungan disebabkan perkara-perkara kecil dan remeh-temeh. Mudah-mudahan kekuatan sebabkan harta, sebabkan duit, sebabkan jawatan, sebabkan perasaan tersinggung dan sebagainya, hingga akhirnya kita tidak layak masuk ke syurga, dan kita terbimbang, kita mohon dengan Allah supaya kita tidak dapat laknat dari Allah, kita layak untuk masuk syurga. Dan yang penting sekali adalah kita kata kita terus mendapat rahmat Allah dan kasih sayangnya sebelum kita berjumpa Allah, insya-Allah. Jadi setakat ini dulu kita kata kita dah kata nak hantar anak sekolah, semua kata nak pergi sekolah, nak pergi pejabat, betul? Maka sekali lagi Umi menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf anda kata yang tak kena di mata dan di hati. Maka sekali lagi pesan Umi, tolong jaga hubungan kekeluargaan, sama ada yang kecil atau yang besar, yang muda atau yang tua. Jangan rasa terganggu ataupun jangan rasa susah untuk meminta maaf, kerana memberi maaf itu sangat mahal, minta maaf itu juga sangat mahal. Maka kalau kita benar-benar ingin selamat daripada laknat Allah, ingin masuk syurga, ingin mati husnul khatimah, maka panjangkan, baiki hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang paling bahagia dan dikumpulkan Allah di syurga bersama-sama, insya-Allah. Jadi sekali lagi sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang menonton, terima kasih kepada Masjid An-Nur, dan terima kasih juga pada Cik Zul yang menjadi penyambung untuk kita layak berjumpa pada pagi ini. Jadi sekali lagi, jumpa lagi. Selamat berurus, selamat bekerja, selamat beribadah, dan selamat menjaga hubungan silaturahim. Mudah-mudahan kita jadikan Allah sebagai calon-calon syurga, insya-Allah, sama ada di dunia atau di akhirat. Jumpa lagi. Wabillahi taufik. Sekali lagi, mudah-mudahan saya doakan semua ahli keluarga yang sempat bersama malam petang ini, petang pula subuh ini, adalah keluarga yang dibekalkan Allah rahmat dengan kebahagiaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.